Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke FB Live Amtis Solution. So hari ini InsyaAllah kita akan sambung dengan Google Workspace lah, bahagian ketiga. Okay. Sebelum kita start, minta tolong siapa yang join ni share dengan kawan-kawan. Jangan lupa like. Thank you for your support. Okay, tanpa buang masa lagi, saya terus ke konten lah. Kita akan belajar pasal Google Drive hari ni. Okay, Google Drive, kita sebelum apa-apa, sebelum kita belajar cara guna ni, saya nak bagi tahu dulu lah apa faedahnya guna Google Drive ni kan. Google Drive ni dia penting, tak adalah penting tapi berguna lah kalau kita guna. Dia semua benda akan ada di online. Selagi kita ada akses kepada internet, kita boleh akses file-file kita. So daripada kalau kita contoh kita travel kan, travel ke sana ke sini, kita tak ada bawa laptop, kita ada phone je. Lepas tu ada partner tempat kerja kita suruh betulkan something, so kita boleh je access Google Drive ni untuk buat perubahan ataupun update. Semuanya boleh buat di Google Drive asalkan file tu ada dekat Google Drive lah. Okay, sekarang ni okay. Boleh nampak tak skrin saya yang saya share ni? Kalau tak nampak skrin, bagi tahu takut terlepas yang benda-benda yang saya nak tunjuk. Okay, kalau tak ada apa-apa masalah, okay, inilah layout Google Drive. Cara kita nak pergi ke sini, kita type je drive.google.com, lepas tu enter. Lepas tu kita enter, nanti dia akan minta login semula macam biasa. Macam login ke Google account. Tapi bila kita login tu nanti dia akan bawa ke sini. Ini kata homepage dia lah. Homepage dia, okay, nampak macam banyak kan, banyak benda kan. Tak apa, tapi saya akan explain satu-satu. Okay, yang first ni saya nak tunjuk, kita tengok belah kiri ni dulu. Belah kiri ni ada navigation dia, navigation bar dia. Contoh sini logo dia ni, kalau kita klik, dia bawa ke homepage lah. Lepas tu ni ada new nanti kita follow. Dia ada 3 kategori. Yang first, my drive ni maksudnya dia sentiasa ada kat online je. Apa-apa file kita save dekat drive ni. Drive ni adalah kita punya cloud storage. Semua ada online. Kita boleh access dekat web je. Bila dekat web ni kita boleh access mana-mana sajalah. Yang kedua, komputer. Komputer ni kita kena synckan dengan komputer atau laptop kita. Apa yang ada dalam laptop kita, kita boleh access kat sini. Lepas tu yang share with me ni, apa-apa saja yang di share dengan kita. Nanti saya tunjuk macam mana kita nak share dengan orang. Okay, apa yang di share dengan kita akan keluar dekat sini. Okay, itu 3 kategori. Yang dekat web, yang dekat komputer, lepas tu yang ni apa-apa yang kita yang share dengan kita lah. Okay, lepas tu yang recent ni pula. Recent ni, ini dia memudahkan kita access file kita tau. Contohnya kita work on new file, kita selalu access buka tutup file tu kan. So kita nak cari apa yang update terbaru kita buat, kita pergi kat sini je. Kita nampak apa yang the latest file yang kita update. Ni maksudnya recent activity ni kan, recent activity lah ni. Okay, ni ada list-list dia. Okay, seterusnya start ni apa yang kita favorite kan lah. Contoh dekat dokumen ni tadi, dekat dokumen ni contohnya folder ni kan, kita favorite kan folder ni. Add to start. Once kita dah start folder tu, dia akan keluar dekat sini.
macam ni. Dia keluar classroom kat sini. So nanti kalau kita kerja, contoh kita kerja guna Google Drive kan mesti banyak file kat depan tu. So kalau kita guna start ni, senanglah kita nak cari mana yang kita selalu guna. Trash ni macam biasalah, apabila kita buang satu file tu, kita akan straight contohlah saya buang file ni kan, dia akan remove, dia akan pergi ke sini. Bila pergi ke sini, kita akan delete forever. Kalau kita tak boleh delete pun, dia akan cakap kat sini, selepas 30 hari item yang dalam ni kita akan permanently buang. Kita tak boleh nak recover lagi dah. Bagus juga trash ni, sebab nanti kita tersalah delete ke, kita still boleh recover file tu. Okay, saya harap so far okay lah setakat ni kan. Lepas tu yang storage ni pula, penggunaan storage kita lah. Kita tengok apa benda yang, kalau kita tengok file kita dah nak, storage kita dah nak full kan, kita nak buang file, kita tengok file mana yang tak penting dan mana file yang paling besar. Contohnya contohnya dekat sini, Your Light in April movie, sampai 2 GB dia pakai. Benda dah habis tengok kan, kenapa nak save lagi, membazir storage je, so kita buang. Ini saya tak nak klik buang lah, kan kau saya nak tengok balik ke. Lepas tu okay, settle bahagian sebelah kiri ni. Kalau nak tambah storage, klik lah buy storage ni, dia akan tambah lagi storage kita, tapi kena bayar lah. Tapi by default semua orang akan dapat 15 GB usage, maksimum 15 GB. Okay, seterusnya ini paparan utama dia ni, yang kat tengah ni kan. Ni paparan utama dia. Inilah apa yang kita dah simpan dalam ni, semua akan keluar kat sini. Kita boleh adjust, kita nak tengok macam ni ke, lebih tersusun kan, senang nak tengok list tajuk dia je. Ataupun kita nak cari benda tu menggunakan dia punya thumbnail ke apa kan, kita buat macam ni. Kita tukar dekat atas ni, gambar ada bar ni kan, bar table grid ni kan. Kita klik ni, kita tengok lah kita nak macam mana. Kalau ni kita keluar ikut gambar. So macam kita tengok file ni, gambar ni kita dah tahu dah itu file apa. Kalau kita tak tahu gambar apa, better kita cari guna nama lah. Bila kita cari guna nama, kita boleh tengok kat sini terus. Okay. Lepas tu dekat drive ni, yang bagusnya kita boleh search apa-apa file yang kita nak. Kita boleh cari kat sini terus, apa-apa saja file. Contoh kita nak cari yang Your Light in April tadi, yang kita type je tak keluar sebab dia punya tadi format dia panjang kan. So saya cari yang senang sikit lah, classroom. Ni saya cari ni yang classroom ni kan, klik je folder ni. Inilah folder classroom tu yang kita nak cari tu. Kalau kita nak banyak folder, kita nak cari satu-satu, sakit mata kan. So baik kita cari macam ni je, kita dah tahu nama dia, kita terus je. Ataupun bila kita tahu format file tu, kita boleh filterkan dekat search bar ni. Kita boleh type apa, kita nak cari video ke, nak cari foto ke, nak cari PDF ke, semuanya ada kat sini, ada filter. Okay, ini dia punya filter ni lah. Itu kita akan boleh search. Lepas tu yang bahagian suggested ni, biasanya adalah quick access. Quick access ni maksudnya benda-benda yang kita recently guna. So macam kita dah tutup file kan, kita dah siap update semua, kita tutup drive ni. Lepas tu bila kita buka balik drive tu, yang atas yang keluar kat sini semua, apa yang kita, file-file yang latest kita sentuh, yang kita ubah ataupun kita tengok lah. So dia akan keluar kat sini. Okay, seterusnya dalam setiap file ni, kita dah tahu kan structure file ni kan, ini apa yang diorang suggested ataupun ini list file yang kita ada dalam drive kita. Sekarang ni ada extra action lah untuk setiap file ni. Contohnya kita pergi ke list file yang, tengok kita nak apa yang mana. Kita tengok yang ni lah. Okay, kita ada preview, open with, ada option dia lah, kita nak buka guna apa. Kita boleh share, kita boleh get link, show file location. Tapi yang biasanya kita akan selalu guna adalah preview, open with, share, get link dan juga manage version. Manage version ni contoh biasanya kita work on team, dia akan ada multiple version kan. Contohnya kita file pertama kita create tu, kita submit. Lepas tu bila fasa kedua datang, dah ada fasa kedua, kita akan submit fasa kedua pula kan. Tapi kita nak edit bahagian fasa satu tu, so kita akan guna manage version ni. Kita akan klik manage version.
kita akan klik ke manage version ni, dia akan tunjuk lah version ke berapa yang ada. So kita nak access yang pertama, kita akan access yang pertama macam tu. Kalau ada 3 fasa, dia akan listkan 3 fasa kat sini. Kita nak edit bahagian 1, kita klik bahagian 1 tu. Mudah. Ok, seterusnya kita boleh tengok file tu. Kita tak payah buka pun, kita preview macam tu je. Ini contoh slide ni kan, kita tak nak buka ada tab ke apa ke, kita nak tengok sekali lalu je macam tu, kita preview je. Kita boleh scroll macam tu je. Lepas tu bila kita dah scroll macam tu, dah view macam tu je, kita boleh add comment. Add comment dekat sini apa-apa yang kita nak kan, nota ke apa ke. Lepas tu kita boleh download, kita boleh print. Yang ini detail tambahan ni sama macam depan tadi. Contoh file ni kita dah buka, kita preview. Lepas tu kita betul nak tengok file ni kan, kita boleh klik open in the window. Lepas tu kita boleh fokus lah dekat file ni. Macam tu je. Lepas tu another action yang kita boleh buat adalah share. Share ni contohnya kawan saya minta sharekan slide ni, saya boleh share. Saya boleh share slide ni. Bila saya ke sini, saya akan minta email kawan saya untuk saya share dengan dia. Contoh saya klik partner saya ni. Lepas tu notify people, kita boleh pilih lah nak bagi tahu dia melalui email ke tak kan. Nanti kalau kita submit ni, dia akan share dengan orang tu through email. Kalau kita nak share through WhatsApp dia, tak payah benda ni. Lepas tu kita boleh pilih role dia. Kita nak bagi dia tengok je ke, ataupun komen saja ke, ataupun boleh edit sekali. Kita boleh pilih. So sekarang ni saya nak bagi dia view je. Okay. So bila kita dah setting semua sini, dah confirmkan nama file dia betul, kita send lah. Tapi saya tak nak send, tak nak kacau dia. Benda tu tak berkaitan dengan dia. So ataupun kita boleh copy link saja. Bila copy link ni, dia akan ada link tau. So kita just paste je kat mana-mana, dekat WhatsApp ke, dekat Facebook ke, kita boleh share je terus. Orang klik link tu akan boleh access benda tu. Lepas tu kita boleh customize juga link ni. Kita boleh bagi role dia. Siapa tekan link tu, dia boleh buat apa je, comment, edit atau view je. Sama je macam yang atas tadi. Ok. Selain itu, bila kita buka file tu, dia akan keluar depend on dia punya file type lah. Ada yang Google Slide, ada Google Document. Kalau benda-benda yang berkaitan dengan Google, dia akan guna apa yang ada. Contoh kat sini kan, ni Docs, Sheets, Slides, Classroom. Kalau ada benda-benda yang dia linkkan dekat sini, dia akan guna format tu. Ok. Lepas tu, ini benda-benda yang sedia ada tau. Macam mana kalau kita nak upload video, nak upload file yang daripada komputer kita? Kita akan pergi ke sini, klik new sini. Kita boleh buat folder baru, ataupun kita upload je folder yang kita dah ada. Kita boleh pilih salah satu. Contoh saya klik untuk file lah, satu file saja. Bila klik satu file je, kita boleh upload benda ni. Saya nak upload benda ni kan, saya klik ke situ, open. Ni dia start uploading. Bila upload complete, dah settle, dah hijau, benda tu akan ada kat sini lah sepatutnya. Ni akan upload. Ini file latest yang kita upload. Dia akan keluar dekat quick access tadi atau suggested tu. Ok. So sama juga dengan folder. Ataupun kita tak ada folder, kita ada banyak file, kita boleh buat create folder baru. Lepas tu bila create folder baru ni, kita bolehlah upload file semua ni. Kita boleh letak dalam move to ni, kita letak dalam file dummy my drive. Kita cari folder yang kita nak tadi kat sini. Okay. So kita move here. So bila kita pergi ke sini, dia akan ada dalam ni. Ok, faham? Simple je. Ok. So details ni, bila details ni adalah untuk yang kita klik kat sini kan. Kita boleh klik kat sini, file ni. Saya tak sure kalau dia boleh. Kita view file ni.
Kalau aktiviti ni, detail ni biasanya akan tunjuk detail file tu lah, jenis ke apa kan. Kalau aktiviti ni, dia bagi tahu apa yang kita buat dalam, kalau kita tak klik apa-apa file kan, dia akan bagi tahu apa yang kita buat dalam drive kita. Kalau kita klik satu file, dia akan bagi tahu apa yang berlaku dalam file tu saja ataupun folder tu. Kalau kita tak klik mana-mana folder atau file, dia akan generally cakap pasal drive ni lah. Okay, saya rasa itu saja kot. Kalau ada apa-apa soalan, boleh bertanya. InsyaAllah saya boleh jawab. Kot ada yang tak faham kan, ada yang complicated sangat dia punya flow dia, boleh tanya, saya boleh explain lagi sekali. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa setakat tu je penerangan saya pada hari ini. Sedikit nak kata peringatan pun bukan peringatan. Kalau berminat dengan nak tahu lebih lanjut lagi pasal Amti Solution ni, syarikat Amti Solution ni, kita orang ada menyediakan latihan khusus, ada juga produk-produk yang kami keluarkan. Kalau berminat nak tahu apa yang kami sediakan, boleh pergi ke link-link yang bawah tu, WhatsApp ataupun Facebook. Itu saja. Sekian saja daripada saya, Abdul Azim, Junior Programmer dekat Amti Solution. Assalamualaikum.